Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, untuk hari ini kita akan masuk kepada chapter section views. Apa itu sectional views ataupun pandangan bersection. Okey, baik. Okey, untuk hari ini kita akan masuk introduction, terminologi, common practice, apa yang digunakan dalam sectional views pada bahagian mana dalam lukisan kita ataupun kita aplikasikan sectional views ni di mana kita nak pakai. Okay. Lepas tu adalah jenis-jenis section, kind of sections dan juga dimensioning. Baik. Sebagai permulaan, okay. Graphic communication with engineering drawing, kita ada objek. Kemudian, kita akan buat dia punya drawing ataupun lukisan menggunakan orthographic dan juga dimensioning. Dimensioning ni adalah ukuran lah Ukuran jenis apa yang kita nak pakai. Biasakan kalau ukuran dalam unjuran ortografik dalam keadaan milimeter milimeter kita kasih semua dalam milimeter, nanti tak bagi dalam sentimeter. Kalau awak dapat yang ratus 500 cm itu bukan. 500 tu adalah milimeter, maknanya 50 sentimeter sahaja. Itu adalah dimensioning dalam lukisan biasa kita gunakan. Okey, baik. Kemudian dah clear. Okey, bagus. Finish. Okey. Okey, baik. Kalau lukisan tu kita boleh nampak, awak sekali tengok awak dah tahu, okey, ini adalah lukisan yang menggambarkan bahagian-bahagian di dalam uh, sebuah objek. Awak dah boleh bayangkan. Dah clear? Okey. Bagaimana pula kalau tak clear? Kalau tak clear, awak boleh tengok kat sini. Anak panah ni, kita akan tengok kepada section view. Kita akan tengok pula section view sebab sectional view ni dia lebih kepada backup ataupun dia lebih kepada tambahan pandangan, bukan pandangan tambahan, dia adalah satu lukisan tambahan yang digunakan untuk memastikan sesebuah alatan yang kita nak lukis tu dalam engineering drawing, tak kisahlah awak menggunakan AutoCAD, awak nak gunakan apa lagi, apa jenis application ataupun apa jenis software sekalipun, untuk termasuk yang awak melukis guna manual, dia adalah sebagai satu lukisan yang membantu untuk kita tengok sesuatu objek tu lebih jelas. Dan kita boleh faham dengan lebih jelas apa yang terdapat dalam sesebuah lukisan ataupun sesebuah objek tersebut. Okey, baik. Okey. Clarify the view. Tujuan sectional view ni adalah untuk mengurangkan hidden line. Sectional view ni secara ringkasnya, sebelum awak go into deep, saya boleh nyatakan dekat sini bahawasanya sectional view ni adalah garisan, adalah objek yang mana kita potong, secara mayanya, kita potong, kita dapat lihat apa dalam objek tersebut. Seperti yang saya tunjukkan dalam kelas 3-4 minggu lepas, mungkin ada objek dalam awak punya makmal lukisan. Boleh tengok bila kita potong kat dalam tu, kita boleh tengok apa corak dia. Bila kita potong kat tengah, kita boleh tengok kat dalam dia ada corak apa. Okey, ini sekaligus kita dapat mengurangkan dia punya garisan yang tersembunyi. Okey, kemudian dia juga adalah bertujuan untuk revealing the cross-sectional shape. Maknanya kita dapat tengok dengan lebih jelas macam mana bentuk sebenar sesebuah objek yang kita nak lukis tu. Kita dapat tengok dengan jelas macam mana bentuk sebenar sebuah objek tu kalau kita potong secara sectional. Kemudian dia facilitate the dimensioning. Dia dapat membantu dari segi pendimensian iaitu pengukuran lah. Okey, ini adalah contoh sectional view yang menggunakan
apa yang menggunakan objek seperti yang warna merah ni, awak boleh tengok. Okey, baik. Dekat objek merah ni, jika awak pandang daripada pandangan hadapan, pandangan hadapan, awak tak akan nampak lukisan pada bahagian belakang. Dia seperti gambar rajah di bahagian bawah ni. Ini adalah pandangan hadapan. Okey. Bila awak tengok daripada belakang pula, awak boleh tengok ianya ada rupanya silinder ataupun bulat dekat situ yang diselindungi bila awak tengok daripada pandangan hadapan. Sebab tu kalau awak tengok pandangan hadapan, gambar rajah dekat bawah ni, gambar rajah dekat bawah ni, awak boleh tengok adalah garisan putus-putus. Ini menunjukkan bahawasanya jika kita gunakan sectional drawing ataupun lukisan sectional ni, kita dapat membantu mengurangkan garisan putus-putus tersebut. Apabila kita potong di tengah ni, cuba bayangkan kita potong dekat tengah ni, secara automatiknya pandangan hadapan awak dah boleh nampak lubang ni. Lihat baik-baik, awak boleh tengok lubang ini ataupun bulatan ini yang berada di bahagian belakang objek tersebut. Sebab ini adalah daripada pandangan hadapan. Pandangan hadapan awak hanya boleh tengok dia sebagai satu dinding yang di mana tersembunyinya bentuk lain di bahagian belakang dinding. So apabila kita guna sectional view, kita guna pandangan sectional, awak dapat lihat dengan jelas bahagian belakang tu apa lagi yang ada dalam objek yang kita nak lukis. Ini adalah contoh bagaimana dia potong. Maknanya dekat sini dia potong secara menegak sahaja. Yang warna hijau tu adalah garis kita nak potong. Section view kita, section line kita. Cara nak melukisnya, apabila awak dah tahu dia potong dekat mana, awak boleh guna satu garisan putus-putus yang menyatakan bahawasanya itu adalah garisan potongan. So ini adalah yang awak nampak ni. Ini adalah yang awak nampak, pandangan awak ni daripada ice cream cone ni. Ice cream cone ni adalah arah pandangan awak. Awak boleh tengok dekat sini. Dia ada warna biru ni adalah garisan kita dah potong. So kita lorekkan. Kita lorekkan dia. Manakala yang bahagian bulat belakang ni kita tak lorekkan sebab bahawa dekat bahawasanya apabila kita potong objek tak terkena garisan tu, melainkan kalau awak potong atas line yang ada bulatan ni, barulah awak kena lorekkan. So sekarang awak hanya potong dia punya bingkai tepi. Sebab dia adalah satu kotak di bahagian dalam. So bahagian yang awak potong tu awak kena lorekkan. Di mana ada garisan sectional, dekat situ awak lorekkan. Kalau potong baru lorek, tak potong tak payah lorek. Okey, baik. Seterusnya. Ini awak boleh tengok dekat sini yang dia tengok anak panah tengok gambar rajah di pandangan hadapan ni, kan dia sudah lorek. Dia sudah lorek ni, dia bahagian potong ni. Ini tak lorek sebab dia adalah sebuah silinder. Asal ni sebuah silinder. So apabila kita potong tak kena dia, tak payah lorek. Hanya lorek di tepi-tepi saja. Kita colorkan, lorekkan saja. So dekat sini kita kena buat penandaan, berapa dimensi ni, berapa jumlah berapa kita ukur dimensi dia yang tempat kita potong tu. Okey. Terminologi cutting plane. Cutting plane is a plane that imaginarily cuts the object, reveal the internal feature. Yang awak tengok tadi tu yang warna hijau tu adalah cutting plane, garisan pemotongan kita tu. Itu adalah cutting plane. Itu dibuat secara imajinasi, tapi kita adakan dalam lukisan. Baik Okey. Yang warna hijau ni adalah dia punya cutting plane. Untuk kita tengok di bahagian dalam. Seterusnya, yang kita lorek ni kita panggil section line. Tempat kita potong yang mana terkena dengan kita punya cutting plane, maka itu kita panggil section line. Cutting plane line
Cutting plane line is an edge view of the cutting plane. Okay, kita tengok. Okay, awak nampak tak dekat sini? Cutting plane dia adalah dia ada sedikit potongan di bahagian tengah ni. Dia tidak bergaris lurus, tapi dia ada sedikit bersegi ataupun bersudut di tengah dia. Maknanya bila kita sebut pasal cutting plane tu, tidak semestinya cutting plane tu hanya bergaris lurus. Boleh jadi dia bersegi macam ni. Okey, baik. So, apabila cutting plane kita dah bersegi, awak kena pastikan bahawasanya ini ditanda dengan sempurna mengikut berapa panjang dia punya ni. Kalau cutting plane ni dia menyatakan 7 mm. Dekat sini, dekat garisan ni, dekat garisan line ni pun kena 7 mm Ini dia akan lorekkan bahagian yang telah dipotong. Kita tengok daripada sini, aiskrim ni adalah kita. Kita tengok daripada pandangan hadapan, bahawasanya yang telah dipotong adalah sedemikian-sedemikian. Dan juga ini juga, kalau kita tengok daripada pandangan tambahan, awak boleh tengok di bahagian sini. Di bahagian sini ni, pun kita telah potong. Baik. Ingat apabila kita potong, yang terkena dengan potongan kita tu, kita harus lorekkan. Okey, kalau mengikut ANSI standard. ANSI standard dan juga JIS dan ISO standard. Terdapat perbezaan untuk cutting plane line style. Saya boleh terima kedua-dua jenis line. Sama ada awak menggunakan ANSI standard ataupun JIS ISO standard, boleh terima. Saya boleh terima markah penuh. Janji ada garisan potongan tu. Dan betul lah. Betul. Kalau ada salah, tak dapat markah penuh juga. Baik. Apakah fungsi anak panah ni? Anak panah ini membawa maksud itu adalah direction kita tengok daripada mana. Okey, kalau daripada atas maknanya kita tengoknya daripada bahagian belakang. Kalau daripada bawah maknanya kita tengok daripada pandangan hadapan. Okay, section line. Section line or cross hatch line are used to indicate surface that are cut by the cutting plane. Ni section line ni. Menggunakan pensel 4H bermaksud apa? 4H ni sangatlah dia punya tak terang tapi ada. Tak terang tapi ada. Even awak punya garisan binaan pun 2H. Maknanya ini menggunakan 4H. Ini menggunakan pensel standard. So, kalau awak hanya ada satu pensel, saya tak nak paksa awak menggunakan 4H lah. Tak perlulah beli baru. Tapi nak beli baru lagi bagus. Lagi bagus. Maknanya, awak perlulah tekan, tak perlu tekan sangat lah. Masa nak lukis tu, menggunakan pembaris tu. Dan jangan, apabila awak buat lorekkan ni, jangan freehand. Jangan freehand. Saya dah semak beberapa lukisan yang sebelum-sebelum ni. Ada yang melukis guna freehand. Ingat pantang lukisan kejuruteraan satu dan asas lukisan kejuruteraan melukis menggunakan freehand. Jangan guna freehand. Pastikan guna pembaris. Nak lorek pun guna pembaris. Nak pakai sudut 45 boleh. Nak pakai sudut 30 pun boleh. Janji guna pembaris. Okay, section line symbol. The sectional lines are different for each of material type. Contoh, kalau cast iron, malleable iron maknanya besi. Besi, steel. Apa beza besi dan steel ni? Okay, baik. Beza dia adalah garisan yang awak lorekkan ni adalah menggunakan jarak yang berbeza. So, kalau boleh perasan dekat sini, ini antara satu garisan lorek dengan satu garisan lorek, boleh tengok jaraknya hampir sama. Dia tak ada jarak tertentu. Dia tak ada jarak tertentu. Berapa awak nak kena senggang untuk setiap garis tu tak ada. Cuma jaraknya pastikan dia adalah sama. Tak ada perbezaan. So, manakala steel pula, awak boleh tengok dia macam buku garis dua awak tu.
Dia dua line, garis dua line, garis dua line. Sekali lagi, ini pun tak ada jarak yang tertentu yang awak kena buat. Okey, untuk konkrit pula, simbol macam ni. Lepas awak buat sectional line, dalamnya kalau itu adalah konkrit, kalau awak buat itu adalah bangunan, awak potong bangunan konkrit kan? Okey, itu adalah berbentuk macam ni. Dia pasir, lepas tu ada batu-batu. Kalau pasir, awak potong pasir, dia bentuk macam pasir lah. Kalau kayu pula bentuknya macam ni. Sama ada yang bahagian atas, kanan ataupun sini, awak boleh guna. Tak kisah, boleh. Janji ini freehand, boleh. Hanya untuk garisan dalam kayu sahaja yang menggunakan freehand. Kalau iron, besi, steel, concrete, sand, tak. Tak boleh freehand. Okay. The space between line may vary from 1.5 mm for small section to 3 mm. So, dia punya range dia 1.5 mm hingga 3 mm untuk last section. Dia bebas. Awak nak buat 1.7 boleh, 1.6 boleh. Dia tak ada spesifik. Dia tak ada spesifik berapa yang patut. Bukan 1.5 semua, tak. Maknanya boleh jadi 1.5, boleh jadi 1.7, boleh jadi 1.9. Dia masih boleh diterima. Awak pun tengok sini. Ini adalah common mistake. Ini terlalu rapat. Terlalu rapat. Kalau ini just nice je kalau awak tengok dia punya garisan. Yang sebetulnya ni, yang bukan yang common mistake ni, yang sebetulnya ni just nice je dia punya jarak. Dia ada tapi bukan rapat. Kalau ini dia garis dah bagus guna pembaris, bersudut ni saya rasa 45 ni ataupun 60 degree ni dah cantik, tetapi terlalu rapat. Manakala yang sebelah kanan ni terlalu jarang. Ini dia hantam ikut suka, dia tak sama. Awak tengok ada rapat, ada jauh-jauh. Ni dia main hantam je ni. Yang ni guna freehand. Jangan guna freehand. Okey. It should not be drawn parallel or perpendicular to counter of view. Maknanya awak tahu dia punya cerun, jangan lukis mengikut kecerunan. Pastikan dia ada perbezaan. Perbezaan. Dekat sini. Parallel or perpendicular. Ini tengok dah mengarut ni. Dia nampak macam ke atas. Macam awak tengok benda tu macam nak ke atas. Tak. Ini kalau awak tengok counter dia ke bawah, follow counter dia. Ini adalah jenis-jenis section. Kita ada full section, kita ada offset, kita ada half, kita ada broken out, ada revolve section, ada remove section. Yang akan masuk ujian, salah satu daripada ini, dan saya tak boleh bagi tahu yang mana satu, tapi ada mungkin salah satu daripada ini. Mungkin half section, mungkin offset, mungkin broken out. Mungkin. Segalanya mungkin. Okay, baik. Untuk full section view. The view is made by passing the straight cutting plane completely through the part. Maknanya, awak potong objek awak tu semua lalu kawasan. Maknanya sepanjang-panjang garisan potongan awak tu, itu adalah awak punya full section view. Tengok kat sini. Ini tengok dia potong semua. Tengok garisan yang hijau tu. Yang hijau tu potong semua. Maknanya ini adalah full section. Semua section view. Manakala untuk half section pula, ada mungkin separuh saja daripada garisan potongan ni. Ni mungkin separuh saja. Itu adalah half section. Mungkin boleh jadi full view dalam ujian awak, mungkin boleh jadi half view. Mungkin boleh jadi. Okey, baik. Seterusnya.
Sekejap ni. Share. Okey, baik. Kalau awak boleh tengok dekat sini saya besarkan. Okey, keratan separuh adalah apabila satah pemotongan ni keratan separuh B. Apabila satah pemotongan memotong 1/4 bahagian objek. Itu adalah keratan separuh. Pandangan yang terhasil daripada keratan separuh ini digunakan apabila kita nak menorek. Kalau boleh tengok dekat bulat di bahagian gambar atas ni, eh, dipanggil bulat atas ni, dia hanya potong 1/4 sahaja. Okey, itu adalah keratan separuh. So, yang awak kena lorek hanyalah 1/4 saja. Tak perlu lorek sampai tepi, tak. Awak hanya lorek bahagian yang dipotong sahaja. Okey, baik. Keratan offset. Offset ni maksudnya yang ada senggat tadi ni. Kalau satah pemotongan dia macam ni, satah offset dia, ini adalah offset dia lah ni. Maknanya pandangan daripada hadapan, dia potong secara melintang. Ini pandangan atas. Cuma dia di dia ditunjukkan anak panah tersebut, anak panah pada A ni, kan bagi atas kan. Itu bermakna kita tengok daripada depan. Daripada depan, kita tengok dia dah potong kat sini. Tapi kita ada offset. Offset pada tertentu. Pada jarak tertentu dia offset kan. Manakala keratan sebahagian, saya rasa keratan sebahagian ni tak masuk dalam ujian. Okey. Menampakkan sebahagian butiran terlindung. Hanya sebahagian je nampak. Dia tak nampak secara keseluruhan. Nak kata dia offset pun bukan. Nak kata dia keratan separuh pun bukan. Dia sebahagian je awak nak tengok. Bukan nak tengok secara keseluruhan objek. Hanya sebahagian. Mungkin kalau saya boleh bagi contoh pada kotak ni. Mungkin pada bahagian atas ni je awak nak tengok. Ataupun pada bahagian tepi ni je awak nak tengok. Dia sebahagian sahaja. Maka awak lorekkan pada bahagian yang dipotong. Okey, keratan teralih. Awak boleh tengok keratan teralih dapat menjelaskan metode objek yang tidak seragam. Contoh dekat sini adalah pencangkuk. Penyangkuk kan tidak seragam. Bentuknya tidak simetri, tidak seragam. Dan keratan ni dia boleh teralih. Kalau dari pandangan AA macam mana? Ni pandangan AA ni macam mana? Pandangan B pula lain. Pandangan C pula lain. Maknanya objek itu bukanlah bersimetri ataupun sama besarnya. Dia lain-lain. Pada setiap bahagian objek tu dia lain-lain saiz. Okey, keratan terputar pula adalah apabila satah pemotongan diputarkan pada sudut 90. Satah objek kita tu biasa ni kan. Ini kita twistkan dia pada 90. Muka keratan tersebut bertindih dengan garisan butiran objek ortografi yang lain. Garisan butiran ini bertindih dengan muka butiran objek perlu dibuang. Yang dibuang tu yang kita lah potong lah. Baik. Ini adalah keratan sejajar. Keratan sejajar saya terangkan sedikit. Pandangan keratan sejajar ini, dia nak jelaskan butiran objek. Apakah objek tersebut mempunyai butiran-butiran lain di dalam ataupun sama. So, kita menggunakanlah keratan terjajar ni untuk jelaskan butiran-butiran objek di dalam kita punya potong tadi. Kita dah potong objek tu kan. Kita tengok butiran-butiran dia dalam tu. Tu kita guna terjajar. Dalam rajah yang kita tengok sekarang ni, ini lubang B ni berada pada pandangan 45 darjah daripada satah pemotongan. Kita boleh tengok sini, satah pemotongan dia start daripada sini, bawah pada sini. Itu adalah dia terjajar sebab kita nak potong straight tak boleh sebab tak
tak lalu tempat kita nak tengok. So, kita offsetkan dia sikit supaya kita dapat tengok lubang B tu macam mana bentuk dalam dia. Adakah dia adalah satu silinder ataupun dia hanya adalah lubang di bahagian atas sahaja. So, melalui keratan terjajar ni kita boleh tengoklah dia rupanya adalah silinder yang kosong. Okey, baik. Ini tak. Okey, ini adalah aplikasi pada pandangan keratan. Okey, pandangan keratan pada tapak mesin, kalau awak potong dekat sini, contoh awak dah lalui kursus asas apa asas ketukangan. Awak dah lalui kursus asas ketukangan. So, asas ketukangan, awak ada buat projek mild steel kan, potong besi lembut kan, yang awak potong guna gergaji dan asal dia guna ni secara manual tu. Okey. Kalau objek yang awak buat tu kita belah kepada dua, apa yang kita nampak dalam tu? So saya percaya sebelum awak buat projek mild steel tu, awak dibekalkan dengan satu lab sheet yang merangkumi beberapa bahagian ataupun bentuk yang menunjukkan ada saiz tertentu yang awak kena follow. So, itu adalah sebenarnya aplikasi kepada keratan rentas kita. Itu adalah aplikasi terhadap keratan rentas kita. Daripada gambar rajah lab sheet yang awak tengok tu, awak boleh tengok balik mungkin awak boleh tengok balik, awak boleh semak balik. Akan ada berapa jejari yang awak kena potong. Adakah awak potong terlebih ataupun terkurang? Okey. Dan jejari dalam dia berapa, jejari luar dia berapa. Semua telah dibekalkan dalam satu lukisan. Itu adalah aplikasi contoh yang terbaik di mana awak nak menggunakan keratan rentas bersama dimensi-dimensinya. Kalau projek awak tu my steel lah. Kalau awak di industri, mungkin awak nak tengok potongan pada bahagian dinding. Di bahagian dinding yang telah dibuat. Yang bahagian dinding nak tengok bahagian dalam dinding ni ada apa. Adakah hanya ada simen ataupun ada besi. So kita potong dinding tersebut. Dia imaginary kan. Dia imaginary punya. So awak boleh tahulah. Okay, kalau potong dekat sini awak akan nampak besi. Kalau potong di bahagian sebelah sini awak akan nampak hanya simen dan konkrit sahaja. Maknanya dua lukisan tu berbeza. Okay. So aplikasi penggunaan keratan rentas ni adalah sangat meluas. Sangat meluas. Okay, ini adalah contoh bagaimana pandangan keratan rentas bagi penutup sesebuah mesin. Kita nak tahu apa sebenarnya penutup sebuah mesin ni, macam mana dia dibentuk, berapa dimensi dia. Supaya kita tutup satu mesin tu, dia tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Ataupun dia tidak mengganggu lubang-lubang yang berada pada mesin tersebut. Mungkin lubang angin. Okey, mesin-mesin sangat penting pada pengudaraan. So, sebab tahu boleh tengok banyak drawing-drawing yang dalam kejuruteraan. Awak boleh perhatikan setiap lubang mempunyai fungsi tertentu. Ini mungkin lubang untuk angin, untuk pengudaraan. Ini mungkin lubang untuk skru. Adakah skru tu sampai bawah ataupun skru tu di separuh je? Awak boleh tengok berdasarkan kepada lukisan sectional ni, lukisan potongan ni. Okey, ini adalah latihan untuk awak. Awak boleh buat dalam tempoh masa 45 minit bermula dari sekarang. Okey, baik. Terima kasih.